Proses penamaan calon PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak disanakan berjalan lancar. Perinciannya bersama Suaran Shah. Teruskan Suaran. Ya sahih, pilihan raya kecil PRK Parlimen Kinabatangan menyaksikan persaingan tiga penjuru antara calon Barisan Nasional BN, Warisan dan Bebas. Manakala pertandingan satu lawan satu antara calon BN dan Warisan di Dun Lamak. Perkara ini diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Kinabatangan, Edi Shaizul Rizam Abdullah di Dewan Sri Lamak. Bagi Parlimen P187 Kinabatangan, calon BN Muhammad Naim Kurniawan Mokhtar dicabar Datuk Sadi Abdul Rahman dari Parti Warisan dan calon bebas Goldam Hamid. Sementara N58 Lamak bakal menyaksikan persaingan sengit antara Muhammad Ismail Ayub atau Miha yang mewakili BN dan calon warisan Mazilawati Abdul Malik. PRK Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak diadakan susulan pemergian penyandang Allahyarham Datuk Seri Bung Mokhtaradin yang meninggal dunia 5 Disember tahun lalu. SPR menetapkan tempoh berkempen selama 14 hari bermula 10 Januari hingga 11.59 malam 23 Januari. Hari pengundian ditetapkan pada 24 Januari, manakala pengundian awal pada 20 Januari 2026. Sementara itu, Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun memuji tahap disiplin yang ditunjukkan oleh semua pihak sepanjang proses penamaan calon PRK Kinabatangan dan Dun Lamak. Proses penamaan calon berjalan dengan lancar, tenang dan terkawal hasil kerjasama baik daripada calon, parti politik serta para penyokong. SPR committed untuk memastikan ketelusan dan kelancaran proses pengiraan undi. InsyaAllah semuanya akan dapat berjalan dengan lancar. Kalau ada sebarang kelemahan, kita akan tambah baik dan perbaiki dalam proses yang akan datang. Mengulas jangkaan peratusan keluar mengundi, Datuk Seri Ramlan berkata pihaknya menjangkakan kadar pengundi akan mencatat sedikit penurunan berbanding pilihan raya sebelum ini dengan anggaran sekitar 65%. Calon-calon layak bertanding pada PRK Kinabatangan dan Dun Lamak tidak memandang ringan saingan yang dihadapi. Sebaliknya berusaha untuk menambat hati pengundi dengan strategi tersendiri. Kami anak-anak muda dapat diberi peluang untuk memimpin Lamak dan juga Parlimen. Okey, ini satu proses demokrasi dan bagi saya ini bukan satu perkara luar biasa, tetapi bagi kita ini lumrah dalam politik. Sudah semestinya tanggungjawab ini besar, namun berkah pengalaman saya selama dalam politik, insyaAllah saya akan bawa dia ke pentas yang lebih besar lagi dan berikan khidmat bakti saya secara lebih meluas. Kalau saya ditakdirkan menang, ini saya nak ubah. Jangan lagi kita label ni Sukau ni daerah miskin. Saya nak angkat martabat Sukau ini menjadi satu daerah yang sama labelnya dengan daerah-daerah lain. Saya akan membawa kesedaran kepada seluruh rakyat tentang hak Sabah. Hak 40%, hak di bawah Malaysian Agreement 1963 supaya rakyat Kuamot tidak kira tua muda sedar bahawa isu ini perlu diutamakan. Isu asas melibatkan bekalan air, elektrik dan jalan raya dijangka terus menjadi fokus utama sepanjang tempoh kempen PRK Kinabatangan dan Dun Lamak. Ia susulan tuntutan berterusan masyarakat setempat yang mahu penyelesaian tuntas terhadap masalah kemudahan asas berkenaan, khususnya di kawasan luar bandar. Sebab isu tiga selangkai ini adalah isu yang paling dekat dengan masyarakat. Dan sekiranya tidak dapat diselesaikan dan tidak ada jaminan dapat diselesaikan. Kegagalan menangani isu tiga serangkai dan pembangunan infrastruktur secara berkesan boleh memberi kesan terhadap sentimen pengundi yang kini dilihat lebih kritikal dan menilai calon berdasarkan keupayaan menyelesaikan masalah di peringkat akar umbi. Selain isu peluang pekerjaan terutama dalam kalangan belia yang mengharapkan lebih banyak inisiatif ekonomi dan latihan kemahiran dilaksanakan di kawasan ini.
Menjelang pilihan raya kecil Parlimen Kinabatangan dan Dun Lamak, suara pengundi mula dizahirkan. Bagi pengundi lama, keutamaan kini bukan lagi parti semata-mata. Sebaliknya, kredibiliti calon dan kemampuan menyelesaikan masalah rakyat. Jadi harapan saya kali ini sama ada pengundi muda atau pengundi kita panggil pengundi lama memberi sokongan kepada mana-mana calon lah. Dan saya juga berharap tidak adakan undi protes. Itu harapan saya sebagai pengundi lama. Harapan saya sebagai anak jati Kinabatangan, siapa-siapa pun calon yang akan menang di daerah Kinabatangan ini, kami harap sangat-sangat apa yang kekurangan yang sekarang yang kita boleh nampak, yang diwar-warkan di media ke, di mana-mana, harap dapat dilaksanakan dengan segera. Perubahan struktur dan penyesuaian organisasi Kementerian Kerja Raya dan Utiliti mengukuhkan keupayaan kementerian dalam penyampaian perkhidmatan selain meningkatkan kecekapan pelaksanaan projek pembangunan demi kepentingan rakyat. Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata perubahan ini memperkemas fungsi teras khususnya dalam aspek kerja raya dan utiliti. Beliau berucap pada Majlis Apresiasi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Kerja Raya dan Utiliti tahun 2025 di Kota Kinabalu. Datuk Dr. Joachim turut menggesa warga kementerian terus memperkukuh integriti, profesionalisme, inovasi dan accountability serta bekerja sebagai satu pasukan bagi mendukung agenda pembangunan negeri. Usaha meringankan beban kos sara hidup rakyat diteruskan menerusi pelaksanaan jualan Argo Madani. Pasar Tani Asas Siti Kota Kinabalu menjadi lokasi permulaan jualan tersebut bagi tahun ini. Jualan Agro Madani berfokuskan kepada penjualan barangan pertanian segar yang dibekalkan terus kepada pengguna berbanding barangan runcit. Kalau ikut peruntukan untuk belanjawan Madani 2026 yang telah diluluskan pada akhir tahun lalu, kita kementerian ini dapat peruntukan kira-kira 30 juta. Okey, satu tahun untuk seluruh Malaysia. Kita harap kita program ni dia lebih membawa fokus untuk menolong rakyat untuk menurunkan bebanan kos sara hidup. Jualan Agro Madani dijangka dilaksana sebanyak 400 kali di Sabah dengan nilai jualan disasarkan RM5 juta, manakala sasaran pelaksanaan program bagi seluruh negara sebanyak 5,000 kali. Untuk satu Malaysia, kita mensasarkan 5,000 kali. So di Sabah kita sasarkan 400 kali dengan nilai jualan 5 juta lah. So dia akan buat di seluruh Sabah, daerah dan juga di badan-badan besar lah. Dia akan kita buat tahun ini dah. Perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas berlindung di dua pusat pemindahan sementara PPS di Beaufort meningkat kepada 364 orang daripada 136 keluarga setakat pukul 4 petang berbanding 362 orang daripada 135 keluarga tengah hari tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, jumlah penduduk terjejas di PPK Selagor meningkat kepada 326 daripada 121 keluarga. Manakala di PPS Dewan Seri Dayang Shah Bandar, jumlah penduduk terjejas kekal 38 orang daripada 15 keluarga. 11 kampung masing-masing terjejas di Beaufort. Penambahbaikan dasar cukai jualan dan perkhidmatan SST yang berkuat kuasa 1 Januari 2026 disambut baik perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Antara langkah utama diumum kerajaan ialah penurunan kadar cukai perkhidmatan ke atas sewaan atau pajakan dari 8% kepada 6%. Presiden Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Bumi Putra Sabah IKS Nita Datu Dayang Khatijah Datu Bakhtiar berkata ia memberi kelegaan terutama kepada usahawan baharu.
I think with penurunan daripada 8 ke 6% ini memberi satu nafas baru, apalagi dalam keadaan ekonomi yang mencabar sekarang ini. Sebab apabila kita memulakan sesuatu usaha tu, kita akan ambil kira semua jenis kos, termasuk juga kos peratus, kenaikan sewa, pajakan, semua ni menjadi salah satu daripada faktor yang kita lihat untuk meneruskan atau kita mau cuba atau tidak mau cuba. Di situlah kita punya pertimbangan. Perdana Menteri ketika mengumumkan penambahbaikan dasar itu baru-baru ini berkata penurunan SST bertujuan menyokong pertumbuhan industri sekaligus meringankan kos operasi perniagaan PMKS. Penambahbaikan dasar SST itu turut dinikmati PMKS yang baru memulakan perniagaan bagi tempoh setahun bermula tarikh pendaftaran syarikat. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Sahi Syamsuddin. Salam Malaysia Madani. Silakan Sahi. Terima kasih Suaran.